Adakah kerajaan dalam diam menyekat suara rakyat? Terdapat dakwaan di mana kerajaan berselindung atau bertindak secara rahasia dalam mencabul hak kebebasan bersuara dan pendapat rakyat. Sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Apakah yang coba ditutup atau dirahasiakan oleh kerajaan? Putrajaya digesa berhenti meminta TikTok secara rahasia untuk mengalih keluar siaran atau memadam akun rakyat Malaysia, kata kumpulan hak asasi hari ini. Madpet berkata kerajaan tidak boleh berselindung atau bertindak secara rahasia untuk mencabul hak kebebasan bersuara dan pendapat rakyat. Bersikap terbuka, maklumkan pesalah undang-undang yang mereka langgar dan mengapa kerajaan menapis atau menyekat jawatan atau akaun ini, kata wakil Madpet Charles Hector dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas laporan bahwa Malaysia membuat 1.862 tuntutan kepada TikTok untuk mengeluarkan kandungan pada separuh kedua tahun selepas 5,5 kali ganda daripada jumlah 6 bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan ketelusan 2 kali setahun TikTok, Malaysia membuat 2.202 permintaan alih keluar kepada TikTok pada 2023, peningkatan lebih 30 kali ganda daripada 70 pada 2022, dan jumlah permintaan paling banyak daripada sebuah negara di dunia. Australia menduduki tempat kedua dengan 651 permintaan. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di tempat kedua dengan 351 dan Singapura ketiga dengan 47. Malaysia sahaja bertanggung jawab untuk lebih 1/4 daripada tuntutan penyingkiran kandungan di dunia dalam tempoh ini. TikTok tidak memberikan butiran kandungan yang diminta untuk dihadkan di Malaysia. Ia berkata ia hanya akan mengalih keluar kandungan yang melanggar garis panduan komuniti atau undang-undang tempatan. Tren yang sama juga diperhatikan pada platform Meta yang memiliki Facebook dan Instagram. Hector berkata angka-angka ini membimbangkan dan bertanya sama ada pemegang akaun menyedari permintaan yang dibuat oleh kerajaan. Adakah orang yang jawatannya dipadamkan atau akaunnya ditutup telah disedarkan bahwa kerajaan menyebabkannya dan sebab ia berbuat demikian? Adakah mangsa pencabulan hak kerajaan ini diberi hak untuk didengari sebelum kerajaan Malaysia meminta TikTok mengeluarkan kandungan pengguna atau memadamkan akaun? Atau adakah kerajaan hanya menyembunyikan daripada mangsa hakikat bahwa kerajaan sendiri yang berada di sebalik penapisan dan pemadaman akaun atau siaran TikTok mereka? Jika tidak ada atau hanya sedikit, maka tindakan kerajaan Malaysia adalah menyedihkan, tidak adil, dan salah guna kuasa, kata Hector. Beliau menambah bahwa tindakan itu tidak adil dan tidak boleh diterima, lebih-lebih lagi oleh kerajaan yang dipanggil reformasi. Pakatan Harapan pemimpinan Anwar Ibrahim tidak sepatutnya berlaku. Hector yang merupakan seorang peguam berkata penapisan atau pemadaman akaun sedemikian tidak boleh dilakukan tanpa perintah mahkamah. Beliau menambah perintah dan injaksi ex parte boleh diperoleh dengan cepat dan pelanggar undang-undang yang disyaki juga akan mempunyai hak dan peluang untuk mencabar perintah interim sedemikian di mahkamah. Sebaik-baiknya mahkamah bebas kita yang menentukan perkara yang menyalahi undang-undang, bukan kerajaan atau Perdana Menteri, sebelum mengarahkan sebarang penapisan. Kerajaan tidak boleh bersendirian tanpa perintah mahkamah menapis atau membuang jawatan yang mengkritik tindakan atau kedudukan kerajaan. Dan Malaysia mesti sentiasa mempromosikan dan mempertahankan kebebasan bersuara, pendapat, dan akhbar. Beliau menambah bahwa kerajaan mesti secara aktif meminta TikTok untuk menghentikan tapisan atau sekatan akaun yang terjejas. Madpet juga percaya bahwa pengguna ini berhak untuk memohon maaf dan pampasan atas kehilangan hak sementara, katanya. Tambahannya, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mesti mendedahkan dengan segera bilangan permintaan penyingkiran kandungan yang dibuat kepada penyedia perkhidmatan atau pemilik aplikasi lain,
seperti Facebook, Gmail, Google, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, dan aplikasi lain yang serupa pada 2023 dan 2024. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Current Sphere. Apakah itu duta online? Pelantikan 200 orang duta online dalam kalangan kaki tangan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT merupakan satu tindakan yang amat merugikan. Terdapat dakwaan yang mengatakan duta online ini adalah salah satu agenda parti DAP. Terdapat juga dakwaan kartel dan perasuah akan berselindung di sebalik penguatkuasaan duta online. Sejauh manakah dakwaan ini benar? Dan apakah dakwaan terhadap YB Ngakorming? Mengapakah beliau atau mereka dianggap membelakangi aspirasi kerajaan Madani? Duta online agenda DAP perkasa kedudukannya, kata Putra. Kuala Lumpur. Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia, Putra, mendakwa penubuhan duta online Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT adalah agenda parti DAP untuk memperkasakan kedudukannya karena sekarang ini ramai kartel dan perasuah berselindung di sebalik kuasa penguatkuasaan yang ada pada kementerian tersebut. Bukankah agensi-agensi di bawah KPKT berhadapan dengan permasalahan besar isu integriti melibatkan salah guna kuasa dan rasuah sekarang ini? Soal naib presiden merangkap pengurusi biro membasmi kemiskinan, pertanian, dan aduan awam Putra Datuk Asmawar Samad. Menurutnya, Putra membantah keras cadangan tersebut, berkata permasalahan seperti ini sepatutnya dibantras oleh agensi siasatan bebas seperti Ombudsman yang masih dalam cadangan untuk ditubuhkan dalam tempoh terdekat. Dan bukannya penubuhan pasukan penyampai maklumat atau cyber trooper yang nantinya umpama mahu menegakkan benang yang basah. Katanya pada 4 Jun 2024, New Straits Times melaporkan Tan Sri Dr. Ismail Bakar, pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, telah menyatakan hasrat penubuhan Ombudsman Malaysia yang mempunyai bidang kuasa ke atas semua agensi kerajaan termasuk badan-badan penguat kuasa untuk mengatasi permasalahan kelemahan pentadbiran dan ketirisan. Oleh itu, tegasnya bantahan Putra sejajar dengan kritikan keras Presiden Gerakan Dr. Dominic Lau Ho Chai yang menganggap tindakan KPKT tersebut sebagai satu pembaziran dana awam yang serius dan tidak menepati keperluan rakyat karena akan menekan kebebasan bersuara dan rakyat. Oleh yang demikian, YB Ngakorming, Menteri KPKT secara sedar atau tidak, dapat dilihat telah tersalah bertindak secara solo yang boleh dianggap membelakangi aspirasi kerajaan Madani yang disertainya dan kesejahteraan rakyat. Sebelum ini masa BN ada JASA dan sekarang zaman PH ada JKOM. Tidak cukup lagi ke membazir uang rakyat. Ini semua untuk melaksanakan agenda politik parti menggunakan dana kerajaan yang merupakan rakyat, ujarnya lagi.
Tom tombak, ada ulat bulu, nasi dah masak, anak makan dulu. Turun ke sawah mengetam padi, selepas kerja jangan tak mandi. Berita hari ini, pengundi Sungai Bakap. Belum tentu kami pilih PAS, kata mereka. PAS mungkin bukan pilihan otomatik untuk pengundi pada pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan datang, walaupun parti itu adalah penyandang di kerusi DUN berkenaan, kata pengundi. Mereka memberitahu The Malaysian Insight apa yang diperlukan oleh mereka ialah seorang wakil rakyat yang bukan sahaja lantang tetapi responsif kepada keperluan pengundi. Malah mereka hanya akan membuat keputusan siapa yang akan disokong selepas meneliti senarai calon. Demikian maklum balas beberapa pengundi tempatan menjelang PRK Sungai Bakap pada 6 Julai dengan hari penamaan calon pada 22 Jun. Kerusi DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang kosong berikutan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif 56 pada 24 Mei lalu akibat radang perut. Zamri yang merupakan yang dipertua PAS Nibong Tebal memenangi kerusi itu pada PRN Ogos lalu, menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayat C. Ros dengan majoriti 1.563 undi. PH memilih ahli akademik bersara Johari Arifin sebagai calonnya untuk PRK itu. Pemimpin berusia 60 tahun itu pernah mengajar di Nibong Tebal dan aktif dalam pelbagai aktiviti sosial dan kebajikan. Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata calon daripada gabungan itu adalah daripada PAS dan mereka dijangka menamakan calon hari ini. Pemandu lori Hamzah Nordin berkata ADUN yang akan datang bukan saja perlu menyuarakan perkara-perkara dalam dewan dan media sosial, tetapi juga menangani isu-isu tempatan yang kadang-kadang mungkin remeh kepada orang luar. Antara harapannya ialah termasuk gelanggang futsal untuk belia supaya mereka mempunyai platform untuk bermain bola sepak dalaman. Katanya, kawasan lain di Nibong Tebal mempunyai gelanggang futsal tetapi tidak di Sungai Bakap. Saya tidak mempunyai banyak keinginan. Keadaan di sini agak biasa dan normal, kata Hamzah. Beliau berkata ramai pekerja tempatan mendapat pekerjaan di kawasan lain di Pulau Pinang manakala terdapat sebuah taman perindustrian di Sungai Baong berhampiran yang menawarkan kemudahan kepada masyarakat yang lebih suka bekerja berhampiran tempat tinggal mereka. Mengenai dakwaan kekurangan bekalan air yang teruk, Hamzah berkata ia tidak berlaku. Sebenarnya mereka yang tinggal berhampiran sempadan Kedah berdepan kekurangan, tetapi di Sungai Bakap kami mendapat bekalan yang stabil sekarang. Gangguan sekali sekala mungkin 2 kali seminggu dan kebanyakannya adalah pada 5 petang hingga 7 malam, kata Hamzah. Pengundi tempatan Osman Rawa berkata, seperti orang lain, penduduk di sini prihatin dengan isu harian termasuk banjir kilat. Beliau berkata bekas ADUN Zamri dikenali dalam kalangan masyarakat. Kami mengenali beliau sebagai orang tempatan. Kami tidak pasti sama ada pengundi akan terus menyokong partinya PAS karena kedua-dua PH dan Perikatan Nasional PN mendapat sokongan di sini, katanya. Pendaftaran pemilih terkini menunjukkan terdapat 39.279 pengundi di kawasan itu. 39.222 daripadanya pengundi biasa dan 57 anggota polis. Pada pilihan raya Agustus lalu, Melayu membentuk 59,36% dari pengundi, Cina 22,54%, India 17,39%, dan etnik lain 0,71%.
Isu kos sara hidup. Perniagaan Lim Ahwan berkata mana-mana pihak yang boleh membendung kenaikan kos sara hidup akan mendapat tempat di hati pengundi karena terdapat kebimbangan terhadap kuasa beli mereka. Ia sama ada memerlukan cara untuk mengurangkan kos atau meningkatkan kapasiti pendapatan kami supaya dapat menangani isu kos sara hidup, katanya. Lim menyarankan kerajaan coba mengurangkan bilangan pemain dalam rantaian bekalan untuk mengurangkan kos dalam logistik supaya harga barangan juga dapat dikurangkan. Pemerhati politik Ramdan Ishak dalam pada itu berkata pengurangan subsidi diesel mungkin mendorong pengundi protes untuk menyokong PN. Tidak banyak isu setempat di Sungai Bakap, tetapi terdapat kebimbangan penurunan harga bahan api boleh mencetuskan kesan melata terhadap isu kos sara hidup. Rahmat juga berkata pengundi kini sudah bijak dan mereka mahu mempunyai pemimpin yang tulen, bukan mereka yang berdakwah tetapi bertindak sebaliknya.